father gentleman. Alangkah mula mikirnya harum. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Sakinah Fitri binti Osman. Nombor ID KBJ 2008-10758 dari Seksyen 5. Hari ini saya akan menerangkan tentang ringkasan eksekutif. Oleh itu, tariqah Sweet Smile merupakan sebuah tariqah yang menyediakan perkhidmatan pendidikan awal kanak-kanak. Tariqah ini diusahakan oleh 6 orang rakan, iaitu yang pertama, Nurul Sakinah Fitri binti Osman. Yang kedua ialah Nur Amira Hazwani binti Khalid. Yang ketiga ialah Nur Anisa Farhana binti Muhammad Rozi. Dan yang keempat ialah Nur Farhain Hazira binti Zainal Abidin. Yang kelima ialah Nur Anis Syafiqah binti Muhammad Fazil. Dan yang terakhir ialah Roziana Izzati binti Muhammad Rozaki. Oleh itu, tariqah Sweet Smile akan menawarkan perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak dan menyediakan pendidikan yang holistik dan Islamik kepada kanak-kanak. Di samping itu, tariqah Sweet Smile menawarkan perkhidmatan seperti mengambil dan menghantar kanak-kanak menggunakan bas tariqah sendiri bagi memudahkan ibu bapa yang tidak boleh menghantar atau mengambil anak-anak di tariqah. Oleh itu, tariqah Sweet Smile mensasarkan kepada ibu bapa yang bekerja dan juga penduduk setempat. Oleh itu, kebanyakan ibu bapa muda bekerja dan memerlukan tempat yang dipercayai untuk mengajar anak mereka. Oleh itu, tariqah Sweet Smile mempunyai organisasi yang kukuh dan mantap bagi mengikut prosedur dan syarat perlesenan. Ini kerana bagi melancarkan perjalanan tariqah supaya menjadi tariqah yang lebih kreatif, produktif, berdaya saing dan juga maju. Akhir sekali, strategi pemasaran yang berdaya saing dan inovatif akan dilaksanakan oleh pihak tariqah berdasarkan tumpuan pemasaran dan promosi tariqah Sweet Smile. Antaranya ialah pendekatan pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, harga perkhidmatan yang berpatutan dan juga perhubungan pelanggan yang berkualiti. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Amira Hazwani binti Khalid. Dalam video saya kali ini, saya akan menerangkan tentang tugasan 1, iaitu rancangan perniagaan penumbuhan tariqah. Saya akan menerangkan mengenai pengenalan penumbuhan tariqah ini. Yang pertama ialah latar belakang perniagaan. Tariqah Sweet Smile merupakan sebuah tariqah perniagaan perkongsian antara 6 orang, iaitu Nurul Sakinah Fitri binti Osman, Nur Amira Hazwani binti Khalid, Nur Anisa Farhana binti Muhammad Rozi, Nur Farhain Hazira binti Zainal Abidin, Nur Anis Syafiqah binti Muhammad Fazil, Nur Roziana Izzati binti Muhammad Rozaki. Perniagaan tariqah ini menyediakan perkhidmatan pembelajaran pendidikan. Tariqah Sweet Smile akan mula beroperasi pada tahun 2022 di nombor 60 Jalan Setimurni Bukit Damansara 50490 Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan. Tariqah ini akan beroperasi selama 5 hari seminggu yang bermula pada
8 pagi hingga 12 tengah hari. Tadika ini terletak di kawasan perumahan yang terdapat ramai penduduk yang bekerja tetap dan memerlukan khidmat pendidikan untuk anak-anak mereka. Okey, seterusnya ialah nama, alamat dan lokasi perniagaan tadika tersebut, tadika ini. Okey, nama tadika ialah Sweet Smart. Nama ini adalah untuk kanak-kanak. Tadika ini lebih mesra dan murah dengan senyuman sepanjang masa. Ini juga adalah kerana pembudayaan di prasekolah yang mengamalkan senyuman dan perbualan, dan juga melatih kanak-kanak supaya mereka lebih mesra dalam kalangan masyarakat dan dalam komunikasi harian mereka. Okey, alamat tadika ialah nombor 60 Jalan Setiabudi, Bukit Damansara 50490 Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan. Okey, seterusnya ialah pelan lokasi perniagaan. Okey, seperti yang terdapat di dalam slide saya ni. Okey, tempat tadika Sweet Smart ini adalah sangat strategik kerana dia berhampiran dengan penempatan penduduk yang tetap, dan ia juga berhampiran dengan segala kemudahan lain. Antara contohnya balai bomba, balai polis, hospital, masjid, taman perumahan, penduduk kat situ, pangsapuri untuk penduduk di situ, dan juga medan selera. Tempat ni sangat mudah untuk ibu bapa menghantar anak-anak mereka ke Sweet Smart ini, kerana tadika ini duduk di tengah-tengah perumahan, di mana ibu bapa tak perlu pergi jauh untuk cari tadika lain, kerana tadika Sweet Smart ini duduk di tengah-tengah perumahan yang terdapat pelbagai kaum dan pelbagai penduduk yang berbilang bangsa. Jadi tadika ini dapat menarik tarikan dan minat ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka ke tadika ini. Okey, seterusnya saya akan paparkan nama dan alamat pemilik tadika Sweet Smart ini. Okey, seperti yang anda lihat dalam slide saya ini, terdapat 6 orang. Okey, seterusnya saya akan menerangkan jenis pemilikan perniagaan. Okey. Jenis pemilikan bagi tadika Sweet Smart ialah pemilikan perkongsian. Pemilikan perkongsian ditaktifkan sebagai perhubungan antara dua atau lebih orang yang menjalankan perniagaan bersama untuk memperolehi keuntungan. Bilangan rakan kongsi adalah dalam lingkungan 2 hingga 20 orang secara umumnya. Bilangan rakan kongsi bagi perkongsian yang melibatkan sesuatu profession seperti peguam dan akaunten, rakan kongsi adalah tidak melebihi 50 orang. Perjalanan sesebuah perkongsian akan ditetapkan di bawah Akta Perkongsian 1961. Perniagaan perkongsian juga tertakluk di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Penubuhan boleh dibentuk ditubuhkan secara lisan atau tulisan, biasanya membentuk satu persetujuan bersama dalam bentuk surat. Ikatan perkongsian yang dipanggil perjanjian perkongsian bagi mengelakkan perselisihan faham. Satu perkongsian boleh wujud tanpa perjanjian, tapi ianya adalah tertakluk kepada peruntukan di dalam Akta Perkongsian 1961. Akta Perkongsian 1961 mengandungi perkara-perkara berikut. Untung rugi dibahagikan sama rata, tiada bunga modal yang
Laburkan tiada gaji untuk rakan-rakan kongsi. Pinjaman oleh rakan-rakan kongsi kepada perniagaan akan diberikan bunga 5% setahun. Okey, seterusnya ialah visi, misi dan moto Tadika Sweet Smile. Okey, visi. Menjadikan Tadika Sweet Smile sebagai sebuah organisasi yang bakal melahirkan satu generasi yang mempunyai daya pemikiran yang positif, kreatif, inovatif dan juga berketerampilan untuk memimpin negara pada masa hadapan. Okey, selain itu mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronok melalui aktiviti yang dirancang bersesuaian dengan ciri-ciri perkembangan kanak-kanak supaya mereka dapat menguasai kemahiran asas serta memupuk sikap positif sebagai persediaan ke alam sekolah rendah. Okey, yang kedua ialah misi. Melahirkan kanak-kanak yang berkebolehan dari segi berketerampilan, berakhlak mulia dan berkeyakinan diri untuk mencari ilmu pengetahuan demi masa depan yang cemerlang, gemilang serta terbilang, tidak mengira kaum atau bangsa. Menerapkan jiwa kanak-kanak menjadi insan yang berpengetahuan luas, mengamalkan akidah dan akhlak yang terpuji serta akal yang sihat dan cerdas. Okey, moto untuk Tadika Sweet Smile ialah senyum ikhlas dan menceriakan hati. Okey, objektif penubuhan Tadika ini adalah untuk membuka minda ibu bapa bahawa kanak-kanak merupakan individu yang boleh dan mudah menerima sesuatu pembelajaran dari seawal usia 4 tahun. Selain itu dapat meningkatkan semua aspek perkembangan kanak-kanak yang untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Di samping itu membina keyakinan diri dan kepercayaan dan kemesraan kanak-kanak terhadap persekitaran mereka. Seterusnya memberi pendedahan pendidikan, pergaulan dan pembinaan asas-asas Islam dalam diri dan kehidupan kanak-kanak. Okey, akhir sekali ialah dapat memberi kemudahan kepada ibu bapa untuk menangani masalah penjagaan kanak-kanak. Okey, seterusnya ialah jumlah pembiayaan yang diperlukan untuk Tadika Sweet Smile ini. Okey, jumlah peruntukan yang ingin kami mohon di CIMB Bank untuk Tadika Sweet Smile adalah sebanyak RM150,000 Malaysia. Oleh itu, kami membuat perancangan dan memohon kelulusan pinjaman wang dari pihak bank CIMB untuk memulakan modal perniagaan dari segi penyelenggaraan, peruntukan, kekemasan tadika, perhiasan tadika dan keselesaan, juga keselamatan tadika. Okay, selain itu, kami miliki modal sedia ada hasil terkumpulnya daripada semua ahli sebanyak RM300,000 Malaysia. Oleh hal itu, kami memerlukan peruntukan yang banyak supaya keselamatan dan keselesaan kanak-kanak di Tadika Sweet Smile yang kami tubuhkan ini dapat menjamin masa depan mereka. Okey, itu sahaja pengenalan daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Anisha Syafiqah binti Muhammad Fazil. Nombor ID KPJ 2008-10401 dan daripada Seksyen 5. Hari ini saya akan membentangkan tentang rancangan pentadbiran. Di dalam rancangan pentadbiran ini mempunyai lakaran pilihan permis. Di dalam lakaran pilihan lantai ini mengandungi ruang belajar, sudut bahasa dan komunikasi, ruang aktiviti berkumpulan, sudut manipulatif, taman permainan, ruang memasak, ruang makan dan juga bilik air.
Di tadika ini mempunyai 6 orang pekerja, iaitu seorang guru besar, seorang penyelia, 3 orang guru dan juga seorang tukang masak. Ini ialah carta organisasi tadika. Carta organisasi ini terdapat guru besar yang di mana di atas sekali, kedua ialah penyelia, kemudian ialah guru-guru, iaitu guru tahun 6, guru tahun 5, guru tahun 4 dan juga tukang masak. Tugas guru besar ialah bertanggungjawab mentadbir hal ehwal kanak-kanak di tadika. Kedua ialah memastikan pengurusan taska mematuhi undang-undang dan peraturan. Ketiga ialah bertanggungjawab sebagai pengantara pekerja dan pengusaha di tadika. Tugas pengurus kewangan ialah menjalankan semua perihal kewangan pelajaran, akaun, cukai, urusan bank dan lain-lain. Yang kedua ialah menguruskan program dan lawatan berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran, sama ada cuti persekolahan atau hari persekolahan. Yang ketiga ialah menguruskan penyelenggaraan peralatan permainan di dalam atau di luar tadika. Tugas pengurus operasi ialah memastikan pegangan yang baik terhadap keperluan kaki tangan organisasi. Yang kedua ialah mengawasi perbuatan dan pentadbiran pelajaran. Yang ketiga ialah pemantauan sistem dalaman dan pastikan pemantauan. Yang keempat ialah memastikan pelaksanaan kualiti oleh ujian pemeriksaan yang betul. Tugas pengurus pemasaran ialah mempromosikan tadika di dalam sosial seperti Facebook. Yang kedua ialah mempamerkan banner tadika. Yang ketiga ialah memastikan tadika itu dikenali oleh masyarakat. Yang keempat ialah memberitahu kelebihan tadika kepada pelanggan supaya pelanggan tertarik dengan tadika. Tugas yang terakhir ialah tugas pengurus pentadbiran. Tugas pengurus pentadbiran ini ialah mewujudkan sistem kawalan dan keselamatan bangunan dan peralatan pejabat. Yang kedua ialah memastikan sistem dan kaedah pengurusan tabung-tabung pinjaman untuk anggota dilaksanakan dengan teratur. Yang ketiga ialah melaksanakan perkara yang berkaitan dengan pengurusan am dan perkhidmatan kaki tangan seperti kehadiran kaki tangan, keselamatan pejabat, urusan penyelenggaraan fal dan kenderaan dan juga surat menyurat. Ini ialah jadual pengajian kaki tangan tadika. Yang pertama ialah pengurus besar dengan berjumlah RM3,172 dan 40 sen. Yang kedua ialah pengurus pentadbiran atau penyelia dengan berjumlah RM2,832 dan 50 sen. Yang ketiga ialah pengurus keuangan, iaitu guru tahun 4 dengan berjumlah RM2,492 dan 60 sen. Yang keempat ialah pengurus pemasaran, iaitu guru tahun 5 dengan berjumlah RM2,492 dan 60 sen. Yang kelima ialah pengurus operasi, iaitu guru tahun 6 dengan berjumlah RM2,492 60 sen. Yang keenam ialah pembantu guru ataupun tukang masak yang berjumlah dengan RM2,039.40. Ini ialah peralatan pejabat. Yang pertama ialah meja guru mempunyai 6 unit dengan berjumlah dengan RM300. Yang kedua ialah kursi guru mempunyai 6 juga unit dengan berharga RM240. Yang ketiga, penghawa dingin mempunyai 2 unit dengan berharga RM1,780. Yang keempat
lampu dengan mempunyai 3 unit yang berjumlah RM30. Yang kelima, penyapu dan penyedok mempunyai 2 dengan berjumlah RM34. Yang keenam ialah bakul sampah mempunyai 6 unit iaitu berjumlah dengan. Yang ketujuh ialah bulu ayam mempunyai 2 unit iaitu RM10 untuk 2 unit. Yang ke-8 ialah printer mempunyai 1 unit iaitu RM340. Yang ke-9 ialah rak fal dan buku mempunyai 3 unit dengan berjumlah RM570. Yang ke-10 peti ais mempunyai 1 unit dengan berharga RM1,199. Yang ke-11 papan kenyataan mempunyai 2 iaitu RM80 dengan jumlahnya. Yang ke-12 ialah karpet mempunyai 2 unit berharga RM34. Yang ke-13 ialah rak kasut dan selipar mempunyai 2 unit iaitu RM30. Akhir sekali ialah sofa mempunyai 1 unit dengan berjumlah dengan RM833. Jumlah keseluruhan untuk peralatan ialah RM5,588. Ini ialah bajet pentadbiran. Yang pertama ialah peralatan pejabat iaitu RM5,588 di bawah pembelanjaan aset. Yang kedua ialah gaji iaitu RM13,700. Yang ketiga ialah KWSP dengan jumlah RM1,781. Yang keempat ialah perkeso dengan jumlah RM41.10. Yang kelima ialah bil utility dengan sejumlah RM1,000. Jumlah-jumlah ini di bawah pembelanjaan bulanan. Yang keenam ialah pembelajaran pendaftaran perniagaan dengan berjumlah RM70. Yang ketujuh ialah deposit utility dengan berjumlah RM500. Yang ke-8 iaitu ialah pembelanjaan pelbagai dengan jumlah RM650 di bawah lain-lain pembelanjaan. Yang ke-9 ialah tanah dan bangunan dengan harga RM250,000. Jadi jumlah keseluruhannya ialah RM273,330.10. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Anissa Farhana binti Muhammad Rozi. Nombor ID saya KBJ 2008-10398. Saya daripada Seksyen 5. Okay, so saya akan membentangkan tentang rancangan pemasaran. Okay, rancangan pemasaran ni dia ada maklumat perkhidmatan. Okay, maklumat perkhidmatan ni dia menawarkan pakej perkhidmatan dengan menyediakan pendidikan yang holistik kepada kanak-kanak dan juga aktiviti tambahan kepada kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun. Lepas tu pembelajaran kanak-kanak juga seimbang dari segi rohani dan jasmani kerana rohani dan jasmani adalah teras utama. Yang ketiga ialah tadika ini akan beri perkhidmatan yang terbaik kepada kanak-kanak. Yang keempat, tadika ini dapat membimbing kanak-kanak untuk lebih maju pada masa hadapan. Yang terakhir ialah tadika ini menyediakan pakej A, B, C dan D. Seterusnya ialah strategi pemasaran. Strategi pemasaran ni ialah aktiviti yang dijalankan oleh pengeluar bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Pemasaran ni adalah penting sebagai penyumbang aliran wang masuk kepada perniagaan. Contoh strategi pemasaran adalah seperti pengiklanan, promosi jualan, jualan langsung dan juga publicity. Terdapat beberapa kepentingan pemasaran. Antaranya ialah yang pertama, mempertingkatkan jualan produk dan seterusnya memperoleh keuntungan yang lebih lumayan.
Yang kedua, memperluaskan share pasaran produk serta mencapai kepimpinan. Yang ketiga, pengeluar boleh melakukan penjenamaan semula kepada sesuatu produk untuk meningkatkan imej perniagaan. Yang terakhir, yang keempat ialah memperkenalkan produk sedia ada di sesuatu pasaran yang baharu. Okey, seterusnya. Okey. Ada dua faktor penting dalam pelaksanaan strategi pemasaran. Yang pertama ialah menentukan sasaran pasaran dan yang kedua ialah menentukan campuran pemasaran. Okey, yang pertama menentukan sasaran pasaran. Okey, menentukan sasaran pasaran ni adalah sekumpulan merujuk kepada sekumpulan pengguna yang mempunyai keperluan yang sama dan akan dijadikan tumpuan oleh usahawan untuk memasarkan produk mereka. Tumpuan ke atas pasaran tertentu dapat menjamin kejayaan dalam perniagaan. Okey, yang kedua ialah menentukan campuran pemasaran. Okey, menentukan campuran pemasaran adalah merujuk kepada elemen produk, harga, tempat dan juga promosi. Usahawan perlu menentukan campuran pemasaran yang sesuai dengan pasaran yang dimasuki. Okey. Terdapat 4 elemen, 4P dalam campuran pemasaran, iaitu yang pertama produk, yang kedua tempat, yang ketiga harga dan yang terakhir yang keempat iaitu promosi. Okey, produk ni ialah merupakan barangan ataupun perkhidmatan yang ditawarkan kepada pengguna. Tempat pula ialah merupakan saluran pengedaran yang memudahkan produk atau perkhidmatan diperoleh oleh pengguna. Harga ialah perletakan harga merujuk pengurusan harga akhir yang dipilih oleh pemasar. Yang keempat ialah promosi. Promosi ini digunakan untuk memberitahu dan mengingatkan pengguna tentang kewujudan sesuatu produk. Okey, so seterusnya ialah strategi perkhidmatan. Okey, strategi perkhidmatan ni kami telah buat 4 package, iaitu package A, B, C dan juga package D. So okey, bagi package A ialah package subjek pembelajaran. Okey, subjek pembelajaran ini akan diadakan pada hari Isnin pada pukul 8 pagi hingga 1 tengah hari. Okey, antara subjek yang kami masukkan ialah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, pendidikan Islam, sains, matematik, ICT dan bahasa Arab. Okey, kami akan mengajarkan anak-anak di bilik belajar masing-masing. Okey, package ini terbuka kepada kanak-kanak yang berumur 4, 5 dan 6 tahun. Okey, package B ialah package perkhidmatan pemeriksaan kesihatan. Okey, so kesihatan ni pada hari Khamis iaitu 3 bulan sekali. Kami akan buat di tempat bilik sakit ataupun bilik rehat di dalam tadika. Okey, kami akan periksa ke gigi, mata, berat dan juga tinggi. Okey, package C pula ialah package perkhidmatan akademik dan mengaji Al-Quran. Okay, so akademik dan mengaji Al-Quran ni dia ada kepada hari Selasa dan Jumaat. Okay, pada pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari. Okay, akan ada juga pengajaran dan pembelajaran biasa. Okay, terbuka kepada kanak-kanak yang berumur 4, 5 dan 6 tahun. Okay, package yang terakhir ialah package D, iaitu perkhidmatan pengangkutan. Okay, perkhidmatan pengangkutan ni kami sediakan untuk senangkan ibu bapa kanak-kanak yang bekerja untuk menjimatkan masa mereka untuk menghantar ataupun mengambil anak mereka tadika. Okay, so kami akan start pukul 7.30 pagi, lepas tu waktu pulang itu 12.30 tengah hari. Okay, ni terbuka kepada umur 4, 5 dan 6 tahun. Okay, seterusnya ialah strategi harga. Okay, strategi harga untuk package tersebut ialah untuk package A, pendaftaran RM350. Okay, untuk bulanan RM300. Okay, package B pula ialah pendaftaran RM300, bulanan RM350. Okay, package C pula ialah pendaftaran RM350. Untuk package D, pendaftaran RM450, bulanan RM400. Okey, seterusnya ialah strategi tempat.
Okey, strategi tempat ni merupakan sesuatu yang amat penting bagi semua jenis perniagaan, sama ada perniagaan barangan ataupun perkhidmatan. Okey, ia merupakan kesan jangka masa panjang kepada sebuah operasi syarikat. Lokasi ataupun kedudukan perniagaan yang strategik membolehkan syarikat mencapai keuntungan kerana ia memberi kesan kepada kos tetap dan kos berubah syarikat. Pemilihan lokasi pemilihan lokasi yang tepat juga membantu syarikat beroperasi dengan lebih cekap. Okey, contohnya lokasi tadika kami adalah berdekatan dengan penduduk dan kawasan perumahan dan juga bandar. Dengan ini dapat membolehkan syarikat kami beroperasi dengan lebih cekap dan efisien. Okey, di samping itu kos angkutan juga boleh diminimumkan. Okey, objektif utama bagi sektor perkhidmatan ni adalah untuk meminimumkan kos-kos pengeluaran. Meminimumkan hasil ataupun pendapatan. So sektor perkhidmatan ni selalunya akan mementingkan perhubungan dengan pelanggan. Di samping itu, penilaian lokasi juga boleh dilakukan dengan menggunakan kaedah kualitatif dan kaedah kuantitatif. Penilaian ni perlu dilakukan. Penilaian ni kami lakukan untuk membandingkan lokasi-lokasi alternatif dan untuk memilih lokasi yang terbaik untuk tadika kami. Okay, secara umumnya terdapat 4 teknik pemilihan lokasi, iaitu 4 teknik pemilihan lokasi yang kami gunakan, iaitu faktor pengadaran, kaedah titik pulang modal, kaedah graviti pusat dan kaedah pengangkutan. Ialah strategi promosi. Kami telah sediakan banner tadika kami. Okey, lepas tu kami dah sediakan kad nama untuk dihubungi dan juga kami sediakan papan tanda tadika dan juga pamphlet ataupun risalah untuk tadika kami. Kami telah letak visi, misi dan juga moto tadika kami. Okey, seterusnya ialah analisis pesaing. Okey, tadika kami telah menganalisis 3 pesaing tadika, iaitu tadika Little Edit, tadika Smart Reader Kits dan tadika QDIS. Okay, so saya akan menerangkan sedikit kelebihan dan kekurangan tadika-tadika ini. Okay, kelebihan tadika Little Edit ialah guru akan menjaga kanak-kanak sekiranya ibu bapa mengambil kanak-kanak lewat. Okay, tapi kekurangannya dikenakan bayaran kalau ibu bapa tu lewat mengambil kanak-kanak. Okay, kalau tadika Smart Reader Kits pula, kelebihan dia adalah mempunyai alat bantu mengajar dan pengajaran yang hebat dan menarik untuk kanak-kanak. Okay, kekurangan dia, pengambilan kanak-kanak adalah sangat terhad. Okay, bagi tadika QDIS pula, kelebihan dia, mereka menyediakan keperluan pembelajaran kepada kanak-kanak. Kekurangan pula, tadika QDIS ni banyak cuti apabila guru ada mesyuarat sebab tadika ni kekurangan tenaga pengajar. Seterusnya ialah saiz pasaran. Okay, konsep utama tadika kami adalah keutamaan dan keperluan kanak-kanak pada masa kini. Selain itu, tadika Sweet Smile kami juga tertumpu sepenuhnya kepada anak-anak penjawat awam dan kawasan perumahan yang berada berhampiran dengan tadika kami. Tadika kami ni mempunyai kawasan yang strategik yang mempunyai ramai penduduk. Oleh itu, tadika Sweet Smile mempunyai potensi yang cerah untuk lebih maju ke hadapan dan mendapat sambutan ramai oleh penduduk di kawasan sekitar tadika kami. Okay, saiz pasaran ni ialah jumlah keluasan pasaran ataupun jumlah pan. Dalam membuat kami telah
mengira saiz pasaran, membuat selidik tentang ekonomi penduduk, dan kami mendapati terdapat 50% daripada kawasan ini adalah mempunyai ekonomi yang kukuh. Lagi 30% penduduk mempunyai ekonomi yang stabil, dan 20% lagi penduduk di kawasan ini mempunyai ekonomi kelas ketiga. Okey. Ini adalah sasaran tadika kami. So kita boleh lihat di sini tadika Sweet Smile kami adalah lebih tinggi peratus daripada tiga tadi yang sebutkan tadi. Lepas tu kita tengok pula ramalan. Ramalan jualan tadika kami adalah berbeza dari bulan Januari hingga Disember. Okay, so boleh lihat di sini setiap bulan berbeza mengikut package yang kanak-kanak cikgu apa. So semua jumlah setahun, jumlah untuk setahun ialah RM123,100. Okay, lepas tu tengok bajet pemasaran. Okay, bajet pemasaran ni kami telah sediakan kad perniagaan, flyers, banner, hari pembukaan tadika, papan tanda tadika, Facebook tadika kami, Instagram dan juga laman web kami. So kita dapat sihat di sini. Dapat ada harga ni kan. So jumlah keseluruhan jumlah keseluruhan ramalan ialah RM970 sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Razana Izzati binti Muhammad Zaki, KBJ 2008-11092. Saya ingin menerangkan part saya, iaitu rancangan operasi. Carta alih proses. Yang pertama, kanak-kanak tiba di tadika. Seterusnya, kanak-kanak berkumpul mengikut kelas untuk mengambil kehadiran. Pengajaran dan pembelajaran bermula. Seterusnya, kanak-kanak menyanyikan lagu negaraku dan lagu tadika. Kanak-kanak membaca doa sebelum proses pengajaran dan pembelajaran bermula. Kanak-kanak mula masuk ke kelas masing-masing. Seterusnya, kanak-kanak melakukan aktiviti fizikal dan akhir sekali kanak-kanak pulang ke rumah. Seterusnya, carta alih pendaftaran. Yang pertama adalah pendaftaran kanak-kanak. Seterusnya, ibu bapa mengisi borang pendaftaran pelajar, mendengar taklimat daripada guru mereka, mengagihkan jadual pembelajaran pelajar ke kelas dan pakej yang dipilih, memberi makanan kepada ibu bapa dan kanak-kanak, dan akhir sekali adalah bersuara. Bagi semua dapat lihat, yang ini merupakan jadual aktiviti harian bagi kanak-kanak apabila berada di tadika. Pada jam 7 hingga 8 pagi, ketibaan kanak-kanak di tadika. 8 hingga 8.30 pagi, mandi. 8.30 hingga 9 pagi, sarapan pagi. 9 hingga 9.30 pagi, mengikut hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat, perkembangan pelbagai. Macam contohnya macam hari Isnin ni perkembangan bahasa, hari Selasa perkembangan sosio-emosi, Rabu perkembangan kognitif, Khamis perkembangan fizikal, Jumaat pula perkembangan bahasa. Pukul 9.30 hingga 10 pagi bertukar pula. Hari Isnin merupakan perkembangan fizikal, Selasa perkembangan kognitif, Rabu perkembangan sosio-emosi, Khamis perkembangan bahasa. Seterusnya pada jam 10 hingga 10.30 pagi, rehat dan minum pagi. 10.30 hingga 11 pagi, macam biasa, pengajaran dia perkembangan sosio-emosi. Selasa perkembangan fizikal, Rabu perkembangan bahasa, Khamis perkembangan kognitif dan Jumaat perkembangan sosio-emosi. 11 hingga 11.30 pagi berorientasi dengan pengasuh. Tengah hari 11.30 hingga 12 tengah hari, makan tengah hari 12 hingga 12 tengah hari. Macam biasa juga, Isnin perkembangan kognitif, Selasa perkembangan bahasa, Rabu perkembangan fizikal, Khamis perkembangan sosio-emosi dan Jumaat perkembangan fizikal. Petang pula 12.30 hingga pukul 3 petang,
kanak-kanak tidur. 3:30 hingga 4 petang, mandi dan bersihkan diri. 4 hingga 4:30 petang, minum petang. Dan akhir sekali 4:30 hingga 5 petang, aktiviti terpimpin bersama pengasuh di samping menunggu kedatangan ibu bapa. Seperti yang semua boleh lihat, di sini merupakan senarai peralatan. Senarai peralatan ni merangkumi peralatan yang ada di dalam tadika saya lah. Seperti ruang belajar. Contoh ruang belajar ni macam meja guru, meja murid, kerusi guru, kerusi murid, semua tu. Lepas tu ruang bacaan seperti rak buku dan buku bacaan. Ruang dapur, dapur gas, udip, semua tu. Ruang makan, ruang rehat, bilik air dan alatan permainan. Semua sekali berjumlah 21,472. Semua boleh lihat jumlah yang saya telah membuat pengiraan ni. Di bajet operasi, mesin dan peralatan perbelanjaan aset adalah 21,472. Bagi penyelenggaraan adalah 600 pembelanjaan bulanan dia. Bahan mentah dia perbelanjaan bulanan adalah 1,200. Belanja pelbagai adalah 900. Jumlah keseluruhan bagi mesin dan peralatan 21,472. Jumlah bagi penyelenggaraan dan bahan mentah bagi perbelanjaan bulanan adalah 1,800. Dan akhir sekali belanja pelbagai adalah 900. Senarai keperluan harian pelajar, yang pertama adalah buku. Yang kedua, alat tulis, papan putih, kertas warna, tilam, alatan mandi dan pakaian. Ini semua adalah senarai bagi keperluan harian mereka apabila berada di tadika. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Jadi saya akan membentangkan nombor 6 iaitu rancangan kewangan, yang mana 61 ialah jadual kos pelaksanaan projek, iaitu keperluan aset tetap bagi kos ini adalah 42,882 10 sen, dan modal kerjanya kosnya tiada. Dan kos bagi bajet pentadbiran organisasi ialah 27,330 10 sen. Dan bajet pemasaran adalah 970. Bajet operasi ataupun pengeluaran adalah 24,172. Dan jumlah kos pelaksanaan projek bagi keseluruhan ni untuk keperluan 5 ini adalah 341,354 20 sen. Seterusnya adalah 6.2 iaitu sumber pembiayaan, yang mana A, sumbangan equality, iaitu tunai 50,000 akan kami darab dengan 6, iaitu kerana kami ada 6 ahli, jadi kami darab dengan 6 lah. 50,000 itu darab dengan 6 dapatlah 300,000. Bagi aset sumbangan equity ni pula adalah aset bangunan, yang mana kami mengambil dari jumlah kos pelaksanaan projek itu, iaitu aset dia 42,882 10 sen. Bagi B pula sumber luaran, iaitu pinjaman, yang mana kami membuat pinjaman daripada bank CIMB Bank, iaitu 150,000. Jadi jumlah sumber kewangan dia kami tambah semua sekali 300,000 itu dengan 42,882 10 sen tu, dengan pinjaman 150,000 itu jadi 492,882 10 sen. Seterusnya iaitu 6.3 penyata aliran tunai, yang mana aliran tunai masuk bagi equity pemilik adalah 300,000 dan pinjaman 150,000. Hasil tunai kutipan yuran ataupun ramalan jualan adalah 970,000, dan bila keseluruhannya adalah 1420,000. Bagi aliran tunai keluar
iaitu perbelanjaan aset tetap 255,588. Pembelanjaan bulanan 165,22 10 sen. Perbelanjaan lain-lain 1220. Jadi keseluruhan dia 273,330 10 sen. Bagi penyerta adiran ni yang untuk lebihan ataupun kekurangan tunai iaitu 1146,669 10 sen. Bagi awal tunai tiada. Bagi akhir tunai jumlah keseluruhan dia 1146,669 10 sen. Di samping itu 6.4 adalah penyata untung rugi, yang mana A, hasil tunai iaitu kutipan yuran ataupun ramalan jualan adalah 970,000. Yang B pula pembelanjaan bulanan tambah lain-lain iaitu bulanan bagi pentadbiran adalah 273,330 10 sen. Dan operasi pula 24,172. Dan bila kami tambahkan semua sekali adalah 297,502 10 sen. Bagi susut nilai pula bagi lain-lain untuk pentadbiran adalah 970 dan pemasaran pula 1220 dan operasi 900. Jadi jumlah keseluruhan dia adalah 3090. Bagi susut nilai tanpa jabat adalah 1117,6 dan papan tanda adalah 100. Mesin dan peralatan adalah 4294 40 sen. Jadi jumlah keseluruhan dia adalah 5512. Dan jumlah pembelanjaan adalah 306,104 10 sen. Jadi C ni adalah sebelum cukai, iaitu untung ataupun rugi bersih. Kami tambah keseluruhannya adalah 663,895 90 sen. Akhir sekali adalah 65, iaitu penyata kunci kira-kira, yang mana A, aset tetap. Bagi bangunan ialah 372,94 90 sen. Dan peralatan pejabat adalah 5588. Dan tolak bagi susut nilai terkumpul dan papan tanda adalah 11760 sen dan papan tanda adalah 500. Jadi jumlah dia 4470 40 sen. Dan tolak susut nilai terkumpul dan mesin dan peralatan iaitu tolak susut nilai terkumpul adalah 100 dan mesin dan peralatan adalah 21472. Jadi jumlah dia adalah 400. Dan tolak susut bagi nilai terkumpul adalah 4294 sen, iaitu jumlah dia adalah 1717760 sen. Dan aset semasa iaitu tunai bagi baki akhir tahun, maafkan saya, iaitu baki akhir tunai adalah 1146,669 10 sen. Dan lain-lain aset tiada. Jadi jumlah aset bagi aset tetap dan aset semasa adalah 1206,311 20 sen. Dan B, equity pemilik bagi modal adalah 300,000 dan untung 663,859 90 sen. Jadi jumlah dia adalah bila tambahkan adalah 963,859 90 sen. Dan C, liability bagi liability jangka panjang dan pinjaman iaitu 150,000 dan liability jangka pendek adalah 92451
28 sen. Jadi jumlah ekuiti pemilik tambah dengan liability adalah 1206,311,18 sen. Jadi itu saja dari saya bagi penerangan untuk rancangan kewangan, iaitu jadual kos pelaksanaan projek, sumber pembiayaan, penyata aliran tunai, penyata untung rugi dan penyata kunci kira-kira. Jadi itu saja. Terima kasih. Kesimpulannya ialah tadika Sweet Smile adalah sebuah perniagaan yang melibatkan asuhan dan bimbingan kanak-kanak mampu untuk melangkah jauh dan mampu bersaing secara sihat dengan syarikat-syarikat perkhidmatan yang lain. Oleh itu, tadika Sweet Smile yakin dan akan berjaya dalam perniagaan yang kami ceburi ini. Selain itu, menitik beratkan pendidikan anak-anak mereka yang masih kecil walaupun sibuk bekerja. Ini adalah strategi rapi yang telah kami aturkan dan mampu bersaing dengan syarikat-syarikat yang lain. Akhir sekali, kami telah mengambil guru-guru yang mempunyai diploma pendidikan awal kanak-kanak. Oleh itu, kami mampu memberi perkhidmatan yang lain dan juga berharap perniagaan ini akan terus berkembang di kawasan yang lain. Sekian, terima kasih.